Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kita sambung untuk version yang ketiga, untuk chapter 3 version yang ketiga. Untuk kali ni kita nak design ALU lah. 1 bit ALU. Yang mana untuk yang ni kita akan bagi contoh ada 4 operation. Operation AND, OR, XOR dan complement. Jadi kalau ada 4 operation ni, kita guna 4 to 1 multiplexer. Yang ni. Kalau ada 8 kalau ada 8 operation, kita kena guna 8 X to 1 multiplexer. Jadi kalau 4 darab 1 multiplexer ni, dia akan ada 2 selector, S1 dengan S0 ni. Ni selector dia. Jadi 2 selector 00, 01, 10, 11. Maksudnya 0, 1, 2, 3. Akan ada 4 keadaan. Okey. Dan untuk AND, A akan darab dengan B. Maksudnya input A ni dia akan AND dengan B. Maksudnya kita akan kena lukis AND dan kita akan dapatkan kosong. Kosong ni sebab apa? Dekat sini. Ikut dia punya kitaran ni, turutan dia kosong. Okey. Jadi maksudnya bila kita pilih kosong-kosong sini, S1 kosong, S2 kosong, 00, dia akan buat operasi AND, dan yang kat sini dia akan jadi output kat sini. Jadi output dia A and B. Okey. Kalau yang kedua pula 01 ni OR. Jadi 01 maksudnya 1 kat sini, dia OR. A OR dengan B. Okey. A OR dengan B, dan dia akan jadi kat sini dia punya output lah. Dia akan jadi kat sini output dia A darab dengan B. Dia akan pilih lah 01. 01 maksudnya dia akan pilih 1, dan 1 ni akan jadi output kat sini. Jadi output dia kat sini adalah A XOR dengan A OR dengan B. Kat sini. Macam tu juga dengan seterusnya. Kalau 102, 10 maksudnya 2 adalah XOR, jadi dia akan pilih XOR sebagai output kat sini. Dan complement ni, last sekali complement A. Complement A dia akan pilih A je lah. A kat sini. Dia akan barkan, maksudnya A kat sini dia akan jadi A bar. Dan kat sini akan jadi output. Okey. Itu untuk satu bit lah. Maksudnya bit A dan bit B. Kalau contoh kat sini dia kata sketch an 8-bit logic ALU, maksudnya kita kena buat daripada A0 sampai A7, B0 sampai B7. Okey, maksudnya apa? Kita kena lukis ada 8. Kita kena lukis 8 kali yang ni. Maksudnya untuk B yang pertama, A0 dengan B0. A0 dan B0. Untuk bit yang kedua, untuk lukisan yang kedua, A1 dan B1. Yang kat sini lah. Ni. Kat situ. Okey, jadi macam mana kalau nak lukis 8-bit ALU? Jadi kita lukis 8 kali lah. 8 set 4 to 1 multiplexer ni, dan kita lukis dia punya circuit dia. Okey, kalau yang mula-mula ni
A0 B0. Seterusnya A1 B1, A2 B2, A3 B3. Ni E0 lah, maksudnya output yang pertama ni. A1, A2, A3 sampailah A7. Maksudnya kita buat operasi untuk 8 bit. Maksudnya daripada A7, A6, A5, A4, A3, A2, A1, A0 ni katalah N. Jadi dia N kan dengan ni B6, B5, B4, B3, B2, B1, B0. Kalau N dia N lah, dia N kan kat sini. Gitu. Kalau O dia O lah, untuk 8 bit yang ni. Jadi kita akan dapat jawapan dia E7, E6 sampailah E0. E7 sampailah E0. Tapi dia bergantung kepada ni lah, selector ni. S1 dengan S0. Okey, seterusnya kita nak tengok macam mana kalau kita design 8-bit adder and subtractor menggunakan multiplexer. Okey. Kena ingat kalau nak buat proses tolak, subtract. Kalau subtract, kita kena ada second complement. Okey, second complement macam mana? Dia kena, katalah kita ada input kita B, kan? Jadi dia kena buat first complement dulu, B bar. Untuk second complement dia kena tambah dengan 1. Jadilah yang ni second complement. Lepas tu yang second complement ni barulah tambah dengan nilai A. Jadi yang kat sini lah yang kita nak buat, konsep ni lah yang kita nak buat, kita masukkan dalam litar ALU. Inilah litar dia. Okey, jadi sekarang ni kita ada ni 8 bit A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7. Jadi litar ni dia boleh buat tambah dan tolak untuk 8 bit. Jadi dia A mula, tambah ataupun tolak dengan B. Okey, kalau tambah dia tak perlu second complement. Maksudnya kita pilih direct nilai B kat sini. Maksudnya A tambah dengan B je. Tak perlu nak buat B bar tambah 1 macam ni. Tak perlu. Okey, jadi kalau multiplexer kat sini, multiplexer yang kat sini nak pilih nilai B, selector yang kat sini kena masuk nilai kosong. Okey. Jadi bila nilai kosong, dia akan ambil yang ke atas ni. A1, A2, A3, A4. Kat sini pun sama, dia ambil yang atas. Jadi dia akan ambil nilai B yang asal lah. Maksudnya kat sini dia akan ambil direct sebab dia tak melalui not. Dia akan melalui direct kat sini. Terus. Atau output dia akan sama kat sini B0, B1, B2, B3 dan terus ditambah dalam full adder yang ni. Maksudnya A tambah full adder tambah dengan nilai carry in kat sini. Ni. Sampailah bit yang ke-7 kat sini. Dia tambah untuk semua. Okey, jadi kita dapat hasil tambah kat sini. Ni hasil tambah. Okey, kalau tolak macam mana? Kalau tolak dia akan masuk nilai 1 kat sini. Bila masuk nilai 1 pada selector, dia akan pilih B1 kat sini. Dan input B ni dia akan B bar kat sini. Dia akan ada not kat sini. Jadilah kat sini B. Input dia B, output dia kat sini B bar. Ni first complement. Semua kat sini bar.
bar. Sebab dia pilih melalui not kat sini. Okey, B bar. Okey, B bar bila kat sini first complement, maksudnya semua kat sini output kat sini first complement. Lepas tu dia tambah 1 kat sini. Sebab kat sini 1 tadi kan. 1. Jadi second complement. Second complement ni kalau tambah dengan A, nilai A kat sini, jadilah dia proses tolak. Hasil tambah hasil ni semua ni hasil tolak kat sini. Macam tu. Beza antara hasil tolak dengan hasil tambah. Operasi tolak dan operasi tambah. Dengan kita menggunakan konsep second complement. Okey, masih lagi konsep yang lebih kurang sama macam tadi, addition and subtraction. Kalau yang ni saya lukiskan dalam bentuk yang lebih jelas lah. Kita nampak kat sini multiplexer dia. Jadi katalah kita nak buat proses tambah, kita buat proses tambah. Jadi kalau tambah, kita masuk nilai kosong lah sini. Kosong. Okay, jadi kat sini in kosong. Bila kat sini kosong, kita akan ambil nilai B kat sini. Ni kosong. Jadi kat sini B lah. Jadi kat sini nilai dia B. B tambah dengan nilai A kat sini. Okey. Itu kalau kita letak nilai kosong. Okey, sama juga yang kat sini. Kat sini pun akan jadi kosong. Jadi kat sini pun nilai B tambah dengan B2 tambah dengan A2. Macam tu. B2 A1 campur B1 akan sama dengan S1. Tutup bit yang pertama lah. Okey, kalau yang kedua A2 tambah B2 sama dengan S2. Macam tu. Okey, katalah kalau nak buat tolak pula. Nak buat tolak dia akan masuk nilai 1 lah. 1. Okey, kat sini pun jadi 1. 1 kat sini. Jadi dia pilih yang ada not kat sini. Ni. Jadi input B1 dekat sini jadi B1 bar. Kat sini lah. Gitu. Okey, jadi A yang ni lah kan. A ni tambah A1 tambah B1 bar tambah dengan 1. Mana dapat 1 yang ni? Daripada inilah. Jadi kat sini second complement. Jadi bila A1 tambah B1 tambah 1 ni, B1 bar tambah 1 ni, jadi proses tolak. Okey, gitu. Cara untuk kita buat lita yang ada addition and subtraction. Jadi ke satu bit tu kita kena buat satu-satu lah. Katalah untuk yang ni. Jadi hasil tolak dia akan sama dengan S1. Sebab kat sini bit 1, A1, B1. Jadi output dia S1. Kalau untuk bit yang ketiga, jadi kalau untuk bit ketiga, kalau proses tolak A3 tambah B3 bar tambah 1 sama dengan S3. Dia satu apa orang cakap? Dia satu aliran macam tu. Dia tak kacau bit yang lain. Okey, kelas. Jadi macam mana pula kalau kita nak design juga letak ALU ni untuk addition and subtraction tapi kita menggunakan comparator. Kita guna comparator. Simple comparator adalah apa? Adalah XOR. Simple comparator adalah XOR. Jadi XOR ni dia akan bandingkan input tu. Dia akan bezakan input. Okey, konsep yang sama kita boleh buat untuk proses
tambah dan tolak menggunakan comparator ni. Okey, jadi macam mana? Okey, jadi untuk input kat sini addition or subtraction, ada dia punya selector dia, input dia. Jadi yang ini untuk carry in. Dan A0 kita tak perlu buat apa-apa lah untuk bit A. Tapi B ni kena melalui comparator lah. Kan? Dan disambung dengan input daripada addition or subtract. Macam tu. Jadi benda tu semua dia bersambung. Kalau ada 4 bit, kita buat 4 bit. Kalau ada 8 bit, kita buat 8 bit. Hasil dia sama je. Katalah contoh kita nak buat hasil tolak 1. Okay, kat sini kosong. Okay, 1 dengan kosong, dia comparekan, dia akan jadi apa? 1 dekat sini. Kalau kita guna not, okay, kita nampak sini tadi kan, kosong. Input B kosong tadi kosong. Jadi bila lalu not, dia akan jadi 1. Jadi sama je. B kosong kat sini pun 1. Input dia kosong. Jadi sama. Jadi menggunakan XOR pun boleh, menggunakan XOR ataupun comparator pun boleh, menggunakan not pun boleh. Dia akan dapat jawapan yang sama. Cuma yalah, untuk ALU ni kita kena faham. Data macam ni punya banyak. Kalau kita nak hafal memang pening. Kita kena faham, lepas faham baru kita boleh design untuk data ALU. Okey. Tadi 8 bit. Kalau 32 bit macam mana? Kalau 32 bit, katalah dia kata using 8 bit block. Kan? Jadi kita copy je. Dan kita gunakan 32 bahagi berapa? 4 kan? Okey, 4. Maksud kita gunakan 4. Kita gunakan 4 8 bit block ni, add full adder, untuk kita dapatkan 32 bit. Maksudnya kita sambung-sambung daripada bit 0 sampailah bit 7. Sambung pula 8 sampailah 15. 16 sampai 23. 24 sampailah 30. 31. Yang ni saya buat data ni, saya buat separuh je. Kan? Tujuannya apa? Supaya awak boleh faham. Kita buat kat sini XOR ni. Nampak ni? XOR ni ataupun comparator ni kita sambung setiap input pada B. B0, B1, B sampai B7, lepas tu sambung B8, 15, 16 sampai 23, 24 sampai 31. Okey. A dia sambung direct je macam tu daripada input. Dan addition dan subtraction ni kena masuk lah. Kena masuk kat sini. Pada carry in yang mula-mula, yang kat sini. Dan dia sambung pada semua comparator. Kena sambung dekat semua comparator. Carry out dia jangan lupa. Carry out dia masuk dekat carry in untuk 8 bit block yang seterusnya. Untuk full adder yang seterusnya. Ni pun sama. C out masuk dekat C in. C out masuk dekat C in. Okey. Awak boleh cubalah. Awak boleh cuba. Saya bagi nilai kat sini. A sama dengan 60. B sama dengan 25. Awak cuba dapatkan ni. Masukkan nilai dalam 32 bit ni. Dapat tak? Nilai apabila kita tambah. Berapa nilai dia? Apabila kita tolak, berapa nilai dia? Macam tu. Tapi sebenarnya yang penting kita faham lah. Kita nak design tu dengan cara yang betul.
Jika penambah dia ada adder, jadi penolak dia ada subtractor. Subtractor yang ni kita akan tengok pada penolak separuh ataupun half subtractor. Jadi dia buat proses tolak je sebenarnya. Okey. Jadi proses tolak, macam mana dengan proses tolak yang ni? Okey. Yang ni adalah block diagram dia. Dia ada input A, B. Lepas tu dia ada different. D ni adalah different. B adalah borrow out. Okey. Jadi, bila dua input dia akan ada 4 keadaan kat sini. 4 keadaan. 0, 1, 2, 3. Okey, macam mana kita nak isikan truth table ni, D ni. Okey, kita anggap A tolak dengan B lah. Okey, 0 tolak dengan 0. Ada tak dia punya different? Tak ada, kosong lah. Perlu ke borrow? Tak perlu. Okey, 0 tolak dengan 1. Kan? 0 tolak 1. Boleh ke tak? Tak boleh. Jadi kita kena borrow lah. Borrow. Ada tak different 0 dengan 1 ni? Ada. Jadi 1. Okey, 1 tolak 0. Kan? 1 tolak 0 ni. Jadi macam mana? Okey, 1 tolak 0, different dia 1. Perlu tak borrow? Tak perlu. 1 tolak 1. Different tak ada. 0. Borrow pun 0. Okey, jadi fahamkan konsep tu. Jadi tak perlu pun nak hafal dia punya truth table dia. Okey, litar dia sama macam full adder, cuma dia ada tambahan not kat sini. Dia tambahan not. Okey, macam mana pula kalau kita nak tengok yang full subtractor? Penolak penuh. Jadi kalau penolak penuh ni, okey, kita combine dua half subtractor. Ni half subtractor pertama, half subtractor kedua. Lepas tu borrow out dia kita combine sini dengan sini, kita combine dengan OR gate kat sini. Okey. Dan untuk dapatkan dia punya output pada truth table ni senang je. Okey. Senang je kalau awak tengok. Dia sama macam ni lah. A tolak B tolak C. 0 tolak 0 tolak 0. Jadi different 0, borrow 0. 0 tolak 0 tolak 1. 0 tolak 0 tolak 1. Jadi dia kena borrow. Dia kena borrow 1. Dan different apa? Different 1. 0 tolak 1 tolak 0. 0 tolak 1 boleh ke tak? Tak boleh. Jadi dia kena borrow. Kan? 1 tolak 0, 1 lah. Okey. Okey, tengok yang ni pula. 0 tolak 1 tolak 1. 0 tolak 1 tak boleh. Kena borrow. 1 tolak 1, 0. Macam tu. Sampailah dekat bawah ni. Konsep yang sama. Okey, habis untuk chapter yang ketiga. Jadi kita ada chapter yang keempat pada kelas akan datang. Kita akan tengok. Nanti saya akan bagi contoh lah. Untuk operation yang lebih banyak. Untuk arithmetic dan logic operation. Okey. Okey, jangan lupalah untuk tonton video ni. Kalau tak faham, boleh tanya. Dan kita jumpa lagi untuk video yang akan datang. Okey, Assalamualaikum.